Masa tengah dengar lagu tu, tiba-tiba Abang Jeff terdengar macam ada bunyi lain. Bunyi bergema dari bilik bos. Kuat juga bunyi tu. Siap ada suara garau lagi. Bertempik dah macam nak masuk ke bilik Abang Jeff. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ni saya akan kongsikan dua kisah daripada Abang Jeff kita tentang pengalaman dia jadi abang Grab dan pengalaman dia bantu bos dia dalam pilihan raya tahun 2008. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Dan sebelum saya mulakan, kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Hujung tahun 2019, sebelum pandemik melanda, sementara tunggu job masuk untuk tahun 2020, Abang Jeff daftar jadi pemandu Grab. Mula-mula jadi pemandu Grab ni kekok sikit lah. Penumpang pertama Abang Jeff ialah seorang budak perempuan Cina dari Pandai Indah ke Kota Damansara. Dapatlah first trip tu dalam RM28. Dari situ dapat satu persatu penumpang dari pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang. Dapatlah lebih kurang dalam RM175. Tolak petrol, tolak rokok dan lain-lain kos, dapatlah sehari 100. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ingatkan nak suka-suka je, sekali dapat pula hari pertama macam tu. Abang Jeff tutup app Grab. Dalam kepala nak balik rumah, nak elak jam, orang nak balik kerja kan. Dah siap telefon isteri dia bagi tahu nak balik dah. Kemudian Abang Jeff berhenti kejap dekat bus stop depan Museum Negara, nak ambil udara segar sebab penumpang-penumpang yang dia bawa hari tu tinggalkan macam-macam bau. Abang Jeff buka semua tingkap kereta, enjin dia tutup dan biarkan lebih kurang dalam 15 minit. Sambil-sambil tu Abang Jeff isap rokok lah, nak bagi betul-betul udara dalam kereta tu segar balik. Bila rasa semuanya dah okey, Abang Jeff start enjin, tutup semua tingkap, pasang aircon. Ya Allah, nak termuntah Abang Jeff. Bau apa ni? Tak jadi nak masuk gear. Abang Jeff buka balik tingkap, matikan enjin dan keluarkan semua kapet. Kemudian Abang Jeff cium satu persatu kapet kereta tu. Dengan kasut-kasut dia pun buka, dia cium sekali. Tak ada pula baunya. Panik kejap. Yelah, awal lagi, tak adalah fikir tentang benda-benda mistik ni. Abang Jeff masuk kereta balik, start je enjin, bau hanyir keluar balik. Dia letakkan hidung dekat corong aircon tu, tak ada pula bau. Pelik. Tiba-tiba isteri Abang Jeff call, tanya dekat mana, kenapa tak sampai lagi. Hidung masih kembang kempis ni, tahan bau yang masih melekat dalam kereta. Tak lama kemudian azan asar berkumandang dalam radio tu. Bau tu terus hilang. Abang Jeff baca ayat kursi. Lepas habis baca, Abang Jeff bersuara, wahai makhluk Allah, sekiranya ingin menumpanglah dengan cara baik, bukan dengan bau-bau yang busuk, dan tolong jangan buat macam tu. Aku sedang cari rezeki. Assalamualaikum. Tiba-tiba angin menerpa ke pipi Abang Jeff dengan haruman limau kasturi menusuk hidung. Alhamdulillah. Abang Jeff teruskan perjalanan balik. Dalam kepala masih fikir, apa
siapa yang menumpang time-time orang nak balik kerja ni. Hari kedua dan seterusnya, Alhamdulillah tak ada masalah apa. Cuma bila dapat penumpang warga asing, Abang Jeff akan berjaga-jaga lah. Dia memang jarang sangat nak balik lewat masa jadi Abang Grab ni. Sebab Abang Jeff ni jenis yang tak suka hadap jam lama-lama. Jadi dia dah tetapkan masa pukul berapa nak mula dan pukul berapa nak berhenti. Satu hari tu Abang Jeff dapat penumpang dari kampung Berembang, Ampang nak ke Kelang. Rate dalam RM65. Masa tu jam dah dekat pukul 3 petang dah. Teragak-agak jugalah nak terima ke tak. Tengok jam, tengok poket, boleh lah. Abang Jeff pun ambil lah penumpang ni. Nama dalam app Grab tu lelaki Melayu, tapi yang tunggu dia lelaki Bangladesh. Siapkan kipas meja, beg besar. Satu hal pula, nak batalkan tak boleh, nanti renting jatuh. Nak tak nak, kena terima jugalah. Abang Jeff ni bukanlah nak bersikap pilih bulu, tapi bila lelaki Bangla yang mukanya serabut, tak tahu nak senyum, dan bau badan dia memang sesak nafas dibuatnya, hilang terus semangat Abang Jeff. Dia siap mengarah pula macam Abang Jeff ni driver dia. Abang Jeff buka tingkap sepanjang jalan nak ke Kelang tu. Tak sanggup nak bau aroma tengit dia. Sampai Kelang dalam pukul 4.30 petang. Dan nak kena tunggu pula kawan Bangla ni datang, sebab dia yang akan bayarkan tambang Grab. Nak tak nak kena tunggu jugalah. Dah selesai, ingatkan nak tutup app Grab tu dan balik terus. Bila fikir-fikir balik, sayang pula, jauh kot perjalanan balik ke KL. Abang Jeff biarkan je app Grab ni on sepanjang jalan menghala ke KL tu. Sampai dekat kawasan Taman Seri Manja PJ, dapat satu penumpang. Alhamdulillah, menghala ke KL. Masa tu dalam lebih kurang pukul 6.45 petang. Abang Jeff pun terima dan ikut map menghala ke destinasi yang diarahkan. Sampai dekat depan pintu rumah penumpang ni, Abang Jeff stop, cek nama dan nombor telefon sambil cek mana tahu ada special request ke. Okey, tak ada apa-apa. Abang Jeff tunggu dalam 5 minit. Masih tak nampak bayang. Cuba telefon nombor dalam tu, 3 kali telefon, tak ada yang jawab. Dengan perasaan marah, Abang Jeff masuk gear, tekan minyak. Tapi belum batalkanlah lagi booking tu, sebab dia masih berharap lagi. Baru nak gerak, muncul seorang uncle India berpeluh-peluh kejar Abang Jeff dari lorong tepi rumah yang dia tunggu tadi. Uncle tu minta maaf berulang kali dekat Abang Jeff. Dia cakap yang pegang telefon tu anak dia dan uruskan booking tu pun anak dia. Tak apalah, janji uncle dah muncul. Kira nasib baik jugalah Abang Jeff belum batalkan lagi booking tu. Kemudian uncle tu buka pintu belakang, tapi dia tak masuk lagi. Dia macam tunggu orang lain masuk pula. Abang Jeff perasan uncle ni macam suruh seseorang masuk dulu sebelum dia masuk, sebab nampak tangan uncle ni, tangan dia malam-malam masuk. Masuk. Lepas beberapa minit baru dia masuk. Tapi terasa macam ramai pula yang masuk dalam kereta Abang Jeff masa ni. Sebab masa Abang Jeff tekan pedal minyak, enjin dia mengaum. Terasa berat sangat kereta tu. Abang Jeff tengok jam, dekat nak masuk waktu maghrib. Rasa tak sedap hati pula. Abang Jeff tengok cermin pandang belakang, tak ada apa-apa, cuma nampak kepala uncle tu je. Tapi dia macam tengah berborak dalam bahasa Tamil. Suara dia pun macam berbisik-bisik je masa berborak tu. Lokasi dia dalam 1 jam lagi, tapi rasanya macam 40 jam. Bila sampai, kawasan apa ni uncle? Tiba-tiba Abang Jeff bersuara. Dalam app Grab ni, destinasi dia flat dekat Jalan Lok Yu, tapi pusing-pusing jalan sampai dekat tanah perkuburan Cina. Gelap pula tu. Abang Jeff tanya uncle tu, nak turun mana? Mana ada rumah dekat sini? Dia cakap sikit lagi. Nak mengamuk pun ada masa ni. Dengar isteri Abang Jeff upset telefon berkali-kali. Yelah, isteri risau sangat. Tak mau marah-marah, uncle tu cakap dah sampai. Tambang memang dah siap bayar pakai app Grab tu, tapi lokasi tak samalah dengan dalam app tu. Kemudian uncle tu turun dan dia suruh tunggu kejap. Abang Jeff cakap tak boleh nak tunggu lagi, dia nak balik. Pintu penumpang belakang masih tak tutup lagi. Uncle tu keluarkan beg duit, bagi extra 100 dekat Abang Jeff. Masa dia bagi duit tu, pintu penumpang belakang tertutup dengan sendiri. Ya Allah, macam nak meletup jantung Abang Jeff masa tu. Terima kasih encik. Dekat 10 kali diucap terima kasih. Abang Jeff tak tunggu lagi dah, tekan pedal minyak, berdesup. Entah apalah yang dia langgar masa tekan minyak tu, tak tahulah. Memang menyeramkan sangat. Abang Jeff terus cari jalan keluar dari kawasan tu. Tak tahulah berapa kali dia pusing dekat kawasan yang sama je, tak mau keluar. Ada ping lagi. Cepat-cepat Abang Jeff reject dan terus offkan telefon dia. Dengan bau yang amat menusuk ke hidung, Abang Jeff buka ke 4 tingkat kereta dia. Akhirnya sampai juga ke rumah dekat pukul 10 malam.
Keluar-keluar kereta, satu-satu Abang Jeff periksa, pusing keliling kereta, tengok ada tak yang kemek-kemek, rosak ke atau apa-apa yang pelik. Alhamdulillah tak ada apa-apa, semuanya okey. Keesokan harinya Abang Jeff periksa dekat Grab app tu, semuanya okey. Dia telefon balik nombor yang dia telefon semalam, tapi tak ada dalam perkhidmatan. Abang Jeff lalu balik kawasan yang dia turunkan uncle tu. Memang perkuburan Cina dekat belakang Dewan Bahasa Pustaka, dan kawasan tu memang berdekatan dengan jalan besar. Tapi Abang Jeff tak jumpa jalan keluar tu semalam. Dia jadi abang Grab pun 2 bulan je. Pengalaman Abang Jeff kali ini terjadi masa kempen pilihan raya tahun 2008. Dia diberi tugasan untuk jaga parlimen atau DUN di sebuah daerah. Dan tugasan ini kalau nak diikutkan taklah berat sangat. Dia jadi pegawai kempen kepada seorang calon yang juga ketua bahagian dekat kawasan tersebut. Tugas yang menyeronokkan sebab dapat jumpa dengan pelbagai ragam manusia. Posisi Abang Jeff ni dikira penting jugalah. Dia akan pastikan pergerakan kempen dan pelbagai program untuk menangkan bos dia berjalan dengan lancar. Bos Abang Jeff ni adalah pemimpin yang disegani masyarakat setempat dan seorang yang berkaliber serta berkarisma. Memang Abang Jeff yakin dia akan menang dengan selesa. Awal-awal lagi bos dah pesan pada Abang Jeff, kalau nak ikut dia kena ada berinding. Silap hari bulan akan terkena tempias kalau ada musuh-musuh politik yang nak kenakan dia melalui sihir atau provokasi jahat. Abang Jeff yang tak pernah terfikir benda-benda macam ni, buat acuh tak acuh je lah. Dia terlalu sibuk uruskan banyak benda sampai tak peduli sangat dengan hal-hal yang dia anggap remeh ni. Hari-hari terakhir berkempen adalah hari yang sangat memenatkan. Dengan kurang rehatnya, makan pun ikut dan suplemen yang Abang Jeff makan pun dah tak boleh nak membantu sangat. Penat, letih sangat-sangat. Kawasan penginapan yang jadi markas operasi pula dekat atas bukit, dan dekat situ jugalah tempat tinggal Abang Jeff selama berada dekat sana. Bilik Abang Jeff memang sengaja bos letakkan bersebelahan dengan bilik dia. Senang kalau ada apa-apa yang diperlukan. Kejadian pertama, selepas beberapa hari yang memenatkan, bos bagi tahu yang Abang Jeff tak perlu ikut dia sebab dia ada urusan dengan kawan-kawan. Jadi Abang Jeff boleh berehatlah malam tu. Masa ni belum ada social media lagi. Abang Jeff boring. Dia buka laptop, dah buat kerja lah sambil dengar lagu. Masa tengah dengar lagu tu, tiba-tiba Abang Jeff terdengar macam ada bunyi lain. Bunyi bergema dari bilik bos. Kuat juga bunyi tu. Siap ada suara garau lagi. Bertempik dan macam nak masuk ke bilik Abang Jeff. Terasa bergegar jugalah dinding bilik dia. Kemudian Abang Jeff silentkan handphone dengan laptop dia. Untuk kepastian, dia dekatkan telinga pada dinding. Macam-macam bunyi dia dengar. Abang Jeff terus duduk diam-diam atas katil dan tunggu apa akan jadi pula lepas ni. Tiba-tiba pintu bilik Abang Jeff diketuk dengan kuat. Terkejut dia, macam nak tercabut jantung. Masa tengah berjalan nak pergi buka pintu tu, Abang Jeff tengok lampu dekat handphone dia berkelip-kelip. Tok. Tadi kan dia silent kan. Dia tengok handphone, bos call. Ketukan makin kuat, macam nak runtuh pintu tu. Abang Jeff angkat telefon dulu. Terdengar sayup-sayup suara bos dalam telefon. Dia cakap jangan buka pintu walau apa pun jadi. Tunggu dia balik. Ya Allah, dada Abang Jeff macam nak meletup dah masa tu. Macam-macam dia fikir. Yelah, baru nak rehat, tiba-tiba ada gangguan pula. Ketukan semakin reda. Tak lama lepas tu bos call, bagi tahu yang dia dah sampai dekat depan pintu bilik. Allah, lega je masa tu. Abang Jeff buka pintu. Tak ada siapa pun. Cuma terasa angin yang menduru masuk ke dalam bilik. Cepat-cepat Abang Jeff tutup pintu balik. Pang! Terasa berdengung. Telinga dia kena lempang. Tapi siapa yang lempang? Panik juga masa ni. Abang Jeff cepat-cepat buka pintu dan keluar dari bilik. Tengah berlari-lari menghala ke kereta tu, terdengar bunyi hon. Lampu kereta bos betul-betul dekat muka Abang Jeff. Nasib baik tak kena langgar. Bos keluar dari kereta dengan beberapa orang kawan dia. Pegang tangan Abang Jeff dan tenangkan dia. Kawan bos ambil air, jurus ke muka Abang Jeff. Abang Jeff dibawa masuk ke dalam bilik. Dalam bilik tu, bos tanya lagi, Abang Jeff ada pakai apa-apa pendinding tak? Abang Jeff terus terang, dia memang tak ada apa-apa, kosong. Kemudian bos suruh Abang Jeff balik KL besok. Dia cakap benda ni tak boleh buat main, takut makan nyawa. Malam tu
Bos suruh Abang Jeff tidur bilik dia, bagi kawan dia tidur dekat dalam bilik Abang Jeff. Dalam bilik bos tu, Abang Jeff diberikan air putih dalam cawan. Bos cakap air tu dah dijampi untuk naikkan semangat Abang Jeff balik. Kemudian Abang Jeff cakap nak call pakcik dia dekat KL yang pandai pasal benda-benda ni. Bos cakap biar dulu, tengok besok macam mana. Tak lama lepas tu Abang Jeff tertidur. Azan subuh berkumandang. Bos kejut ajak solat subuh berjemaah dengan dia dekat masjid yang tak jauh dari penginapan mereka. Selesai solat, masa berjalan balik ke penginapan, bos tanya macam mana keadaan Abang Jeff. Dia cakap Alhamdulillah, cuma pipi yang kena lempang tu ada kesan berbirat, merah dan kesan dengung dia masih terasa sikit lagi lah. Bos bagi tahu dia dah uruskan untuk buat pendinding Abang Jeff. Abang Jeff cakap tak perlu sangat sebab dia akan tetap macam ni. Dan kalau ikutkan sejarah, memang kalau ada benda-benda mistik, Abang Jeff memang senang kena. Terkejut bos bila Abang Jeff cerita hal-hal mistik yang pernah jadi dekat dia dulu. Dia tanya Abang Jeff nak terus ikut dia atau nak balik KL. Abang Jeff cakap dia okey je. Dia pun dah selesa dekat sini buat masa ni dan bersemangat untuk bantu bos dia menang dalam pilihan raya 12 tu, PRU 12. Tersenyum bos Abang Jeff. Bos tawarkan jawatan kalau dia menang nanti. Abang Jeff cakap insyaAllah je lah. Jadi Abang Jeff tak payah balik KL, teruskan kerja macam biasa. Tapi bos suruh Abang Jeff kerja belakang tabir, tak payah nak menonjol sangat. Abang Jeff ni pula jenis yang aktif dan kebanyakan aktiviti dalam kawasan tu memang dia akan hadir. Alhamdulillah, kehadiran dia dekat situ memang disenangi dan bos sendiri mengaku mungkin sebab Abang Jeff ni jenis yang mudah mesra dengan orang. Kejadian kedua, dalam ramai-ramai umat manusia yang Abang Jeff jumpa ni, dia ada perasan seorang perempuan ni setiap kali ada program mesti dia ada menyelit dekat celah-celah keramaian tu, dan selalunya perempuan ni akan cuba sedaya upaya untuk mendekati bos atau Abang Jeff. Tapi selalunya dia tak akan datang terlalu rapat, cuma datang, tengok dan berlalu pergi. Pelik juga dan tak ada pun terfikir yang bukan-bukan. Dan Abang Jeff pun tak tanya bos atau orang-orang kuat bos yang tentang siapa perempuan tu. Nak dijadikan cerita, dalam satu program ni, bos tengah berucap dekat atas pentas, perempuan tu datang duduk sebelah Abang Jeff. Terkejut jugalah, tapi Abang Jeff buat tenang je lah. Kemudian perempuan tu dekatkan bibir dia dekat telinga Abang Jeff. Dia perkenalkan diri dan minta nombor telefon Abang Jeff. Lepas bagi nombor telefon, terus dia pergi. Abang Jeff pula yang terbigi finger sebab nak juga tahu kenapa perempuan ni nak sangat nombor telefon dia. Dalam kereta masa perjalanan ke markas penginapan mereka, tergerak jugalah nak bagi tahu bos, tapi mulut macam berat. Yelah, Abang Jeff tak nak lah bos fikir bukan-bukan niat nak bantu bos, bukan nak spoil kan dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi Abang Jeff biarkan je. Sambil drive dan tengah borak-borak dengan bos dalam kereta tu, tiba-tiba telefon Abang Jeff bunyi, nombor yang tak dikenali. Abang Jeff dapat rasakan ini mesti perempuan tadi. Masa Abang Jeff angkat, terasa panas dekat telefon dia. Dia cuba lekatkan dekat telinga, tangan pula terasa kebas, tersekat dan berat sangat telefon tu Abang Jeff rasakan. Bos tengok Abang Jeff, dia suruh Abang Jeff buang telefon tu keluar. Sayang bos telefon ni, jauh lagi penting, kata bos dia. Bos ambil telefon dekat tangan Abang Jeff, terus dia campak keluar dan suruh Abang Jeff berhentikan kereta. Kemudian bos terus telefon kawan dia, minta tolong datang ke lokasi mereka berhenti tu. Telefon atas rumput berkelip-kelip, menandakan masih berdering lagi. Sementara tunggu kawan bos tu, Abang Jeff cuba fikir balik apa yang perempuan tu cuba sampaikan masa dia minta nombor telefon dia tadi. Macam berbisik, tapi Abang Jeff tak faham sangat dan tak terfikir pun benda lain. Bos tanya Abang Jeff macam-macam jugalah tadi. Abang Jeff cuma bagi tahu pasal perempuan tu. Pelik, bos pun tak kenal dan gambaran rupa perempuan yang Abang Jeff bagi pun bos tak tahu. Dan yang lebih pelik lagi, bos cakap masa atas pentas memang dia ada nampak Abang Jeff ni macam bercakap dengan seseorang. Tapi dia pula tanya, Abang Jeff berborak dengan siapa sebenarnya? Bermaksud bos Abang Jeff ni tak nampak pun perempuan dekat sebelah Abang Jeff. Kawan bos yang ditunggu pun sampai. Dia ambil handphone Abang Jeff dan masukkan dalam kain kuning. Dia suruh Abang Jeff naik kereta, bawa bos balik ke penginapan. Mereka escort dari belakang. Lega jugalah masa kawan-kawan bos ni sampai. Bos pesan lagi sekali, apa pun yang berlaku, kalau Abang Jeff nak teruskan, bos okey je. Dan kalau nak tarik diri pun dia okey. Dia tak nak Abang Jeff yang jadi mangsa nanti.
Abang Jeff teruskan perjalanan ke penginapan dan sesampainya mereka dekat sana, ada beberapa orang kawan bos memang dah tunggu ketibaan mereka. Ada Ujang ni bodyguard merangkap driver. Ustaz Zul yang bertanggungjawab dalam urusan buat pendinding. Dia bukan bomoh tapi pengamal perubatan Islam. Ada Man, Dolah dengan Nizam. Mereka bertiga ni kawan baik bos yang jadi escort mereka selama berkempen dekat sini. Semua mereka ni memang dah bersedia untuk bantu dan jaga rumah penginapan mereka. Mungkin nak pasang pagar atau apa-apa yang boleh supaya mereka boleh berehat. Wallahu alam. Tentang kejadian telefon panas tu, kawan bos cakap ada orang hantar santau angin dan Abang Jeff bernasib baik sebab bos ada dekat sebelah dan kemungkinan ditujukan kepada Abang Jeff. Bos cakap walaupun dia ada pendinding, tapi dia lebih percaya pada qada dan qadar. Dia pun tetap berserah dan tawakal kepada Allah. Abang Jeff akui bos dia memang orang yang baik, warak, dan keluarga bos termasuk anak-anak dan isteri bos serta kedua orang tua dan mertua bos ni memang orang-orang yang baik. Dan apa yang Abang Jeff difahamkan, pendinding yang bos pakai ni adalah bertujuan untuk mengelak sihir, santau dan benda-benda mistik. Abang Jeff kurang tahulah bab-bab ni. Bukan tak percaya. Bagi Abang Jeff, solat, zikir dan berdoa pada Allah adalah yang terbaik untuk dijadikan pendinding diri. Itu je amalan Abang Jeff, tak ada lain. Tapi yang peliknya, ada juga yang tuduh Abang Jeff pakai minyak pengasih dan ilmu penunduk sebab orang senang mesra dengan dia. Alhamdulillah, handphone Abang Jeff dah okey dan boleh digunakan. Cuma Ustaz Zul berpesan kalau boleh cari handphone lain untuk backup. Besoknya Abang Jeff dapat handphone baru, hadiah dari partner bos yang datang singgah ke sana. Perempuan tu pula masih misteri. Cuma sekali-sekala ada juga perasan muka dia di antara ramai-ramai manusia yang datang ke program bos Abang Jeff ni. Abang Jeff tak ambil peduli sangat dan cuma berjaga-jaga je. Kejadian ketiga, hari terakhir berkempen. Malam tu bos bagi tahu dia nak tidur dekat rumah bapak dia dan minta mereka hantarkan. Bos suruh Abang Jeff bawa kereta. Nizam naik dengan Abang Jeff. Bos naik kereta lagi satu dengan dipandu oleh Ujang dan ditemani oleh Ustaz Zul. Dolah dengan Man pula naik kereta yang paling belakang. Semuanya 3 biji kereta. Bos paling depan, Abang Jeff tengah, Man paling belakang. Laluan ke rumah bapak bos ni boleh tahan seram juga. Kena lalu hutan, ladang sawit, kuil Hindu dan padang ragut. Sebelum masuk ke laluan tu, bos berpesan apa pun yang berlaku, tolong jangan berhenti. Bila dengar pesanan bos tu, Abang Jeff terbayang-bayang apa lagilah yang nak kena harung malam ni. Nizam tenang je. Dia suruh Abang Jeff relax dan jangan kalut. Benda-benda macam ni memang biasa jadi dengan orang politik. Cuma kental atau tak je. Sepanjang perjalanan tu, Abang Jeff dengan Nizam ketawa je sambil borak-borak. Bila masuk je laluan ke rumah bapak bos tu, bos telefon. Dia suruh Abang Jeff berhati-hati. Mungkin bos terasa kali ni bukan biasa-biasa punya gangguan. Abang Jeff dengan Nizam saling berpandangan. Tak ada angin, tak ada remote. Tiba-tiba dum! Kereta yang Abang Jeff bawa macam kena hentam dari tepi, terseret keluar daripada jalan tar tu. Bayangkan SUV kena seret. Bunyi seretan tu memecah keheningan hutan. Kuat sangat. Disebabkan terlalu kuat hentaman tu, Abang Jeff tak dapat kawal steering. Terkaku Abang Jeff. Memang bukan biasa-biasa punya gangguan ni. Kereta dekat belakang memang dah berhenti siap-siap. Nizam keluar dari kereta dan jerit suruh bos teruskan perjalanan. Man dengan Dolah berlari datang ke kereta dan tengok keadaan Abang Jeff dan Nizam. Bila periksa kereta, langsung tak ada apa-apa. Kemek pun tak ada. Padahal punyalah kuat rempuhan tu. Cepat-cepat mereka masuk balik dalam kereta dan kejar kereta bos. Okey, dah nampak kereta bos tak jauh dah dekat depan tu. Abang Jeff main lampu high beam. Horn sekali bagi bertanda yang mereka masih okey untuk teruskan misi jaga bos sampai ke rumah bapak dia. Alhamdulillah, akhirnya bos selamat sampai rumah bapak dia. Mereka pula nak tak nak kena balik ikut laluan tadi sebab besok pagi semua kena keluar mengundi dekat kawasan masing-masing. Abang Jeff tak dapat mengundi kali ni sebab masih dalam perantauan. Kali ni bapak bos pula bagi pesanan, jaga diri baik-baik, jaga keselamatan, banyakkan zikir, jangan pandang remeh dengan gangguan ni semua. Mereka mengangguk dan teruskan perjalanan ke laluan yang sama untuk keluar. Abang Jeff sebenarnya dah penat sangat dan tak sabar nak balik ke bilik, nak berendam dalam tak mandi. Tapi tiba-tiba timbul perasaan seram dan rasa tak sedap hati. Mungkin orang yang nak menyihir bos masih tak puas hati sebab bos masih okey lagi.
sihat walafiat. Jadi dalam perjalanan balik bertemankan Nizam dalam kereta, Abang Jeff call kawan pakcik dia, minta pendapat. Kali ni Nizam pula bawa kereta. Bila sampai dekat kawasan yang sama mereka kena tadi, Ustaz Zul dalam kereta depan dengan Ujang perlahankan kenderaan dan suruh Abang Jeff dan Nizam berhati-hati sebab dia masih rasakan gangguan tu belum berakhir. Dalam perjalanan tu, Abang Jeff tertidur dan tak tahu apa-apa yang jadi. Sedar-sedar, Nizam kejutkan. Dia cakap dah sampai ke rumah penginapan. Kemudian Abang Jeff minta Nizam atau sesiapa saja yang boleh temankan dia malam tu. Rasa tak sanggup nak hadap apa-apa gangguan lagi malam tu. Semua capai kata sepakat temankan Abang Jeff tidur. Ustaz Zul, Ujang, Man tidur dekat dalam bilik bos. Nizam dengan Dolah tidur dekat dalam bilik Abang Jeff. Alhamdulillah, lega lah sikit. Sampai bilik, Abang Jeff terus rebahkan badan atas katil dan tak sedar dia dah terlelap. Dalam lebih kurang pukul 4.30 pagi, Ustaz Zul masuk bilik, kejutkan mereka semua untuk sama-sama solat tahajud dan buat solat hajat. Berdoa semoga semuanya dipermudahkan, proses pengundian berjalan lancar dan memohon pada Allah supaya kemenangan berpihak pada bos mereka. Sementara tunggu masuk waktu subuh, mungkin masih belum hilang penat lagi, mereka semua tertidur dalam bilik Abang Jeff. Abang Jeff pula, bila dah tak boleh lelap mata, dia buka lah Al-Quran kecil yang memang sentiasa dia bawa. Cadangnya nak baca surah yang kawan arwah Ungku Sani suruh baca masa Abang Jeff call dalam perjalanan tadi. Baru je nak mulakan bacaan, Abang Jeff dapat rasakan masih ada yang tak kena. Telinga dia rasa macam kena hembus. Bulu roma tiba-tiba meremang dan bila Abang Jeff cuba nak toleh ke kanan, tengkuk dia terasa sakit macam ada orang cekam dari belakang. Abang Jeff terus laungkan azan. Sesekat-sekat pula dekat ketekak. Sekilas benda tu zap, benda hitam berbulu betul-betul dekat depan mata Abang Jeff. Kali ni mungkin gangguan ni memang berniat untuk tunjukkan diri dia. Tiba-tiba kedengaran suara Ustaz Zul laungkan azan kuat bergema dengan suara kawan-kawan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang Jeff terus lonlai, tak bermaya. Sedar-sedar, Ustaz Zul tengah lap muka dia dengan kain basah. Alhamdulillah, Ustaz Zul bagi tahu yang datang tadi tu cuma wakil dan memang dihantar untuk takutkan Abang Jeff. Lepas pulihkan semangat, Ustaz Zul suruh Abang Jeff mandi. Guna air dalam baldi yang dah disediakan dalam bilik air itu. Lepas solat subuh, semua kena balik rumah, tunaikan kewajipan sebagai pengundi di kawasan masing-masing. Abang Jeff pula berehat sorang-sorang dalam bilik dan tertidur. Abang Jeff tak ikut program lain masa proses pengundian berjalan dan lepas bos mengundi dekat kawasan dia, bos call suruh Abang Jeff datang rumah Ustaz Zul. Bos tak dapat jumpa sebelum Abang Jeff betul lah balik KL, tapi dia ada bagi cenderia mata, pelbagai hadiah dan termasuk duit gaji dan bonus untuk tugasan selama 21 hari itu. Dalam perjalanan ke tol, Abang Jeff diiringi 2 buah kereta yang dipandu oleh Ujang dan Nizam. Bos tak nak ada masalah lain sebelum Abang Jeff lepas kawasan dia tu. Dan sepanjang perjalanan ke Kuala Lumpur, macam-macam yang Abang Jeff fikirkan. Masih ada lagi manusia yang terlalu taksub dengan kuasa sampai tergamak bertuhankan syaitan dan menyekutukan Allah. Dan keputusan pilihan raya, bos Abang Jeff menang dun kawasan yang ditandingi dan seterusnya jadi YB dekat sana. Abang Jeff ditawarkan jawatan tetap dengan pelbagai kemudahan, tapi dia menolak dengan baik. Abang Jeff rasa lebih tenang dan tenteram kalau dia tak terbabit secara langsung dalam bidang politik. Alright, itu dia cerita daripada Abang Jeff kita. Macam-macam ada dalam dunia politik ni kan. Sanggup syirik untuk dapatkan jawatan yang tak boleh dibawa ke dalam kubur pun. Manusia. Kalau anda ada cerita kisah seram yang nak dikongsikan, jangan malu-malu emailkan kepada ke alamat email ke bawah. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios dah. Dia siap. Dia silap. Dia siap mengarah pula Abang Jeff ni. Dia siap mengarah pula Abang Jeff ni macam driver dia. Dia siap 3 tuan. Dia siap mengarah 3 tuan. Dia siap 3 tuan. Dia siap mengarah pula Abang Jeff ni. Dia silap 3 tuan. Dia siap mengarah pula macam Abang Jeff ni driver dia. Abang Jeff buka. Alhamdulillah menghala ke KL. Masa tu dalam pukul 6.40. Ada ping lagi. Cepat-cepat Abang Jeff reject dan terus
ada ping. Masa tengah berjalan nak pergi buka pintu tu, Abang Jeff tengok lampu handphone. Abang Jeff terus Abang Jeff